إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما. Amma ba'd. Kita berhenti minggu lepas pada ayat yang ke-12. Ayat ke-12 dan ayat yang ke-11 adanya perintah untuk bertawakal kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan diikuti ayat berikutnya di akhirnya wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun, dan kepada Allah bertawakal oleh orang-orang yang bertawakal, berserah kepada Allah. Apakah faedah diulang perintah bertawakal ini sebanyak 2 kali? Pertamanya, Allah Ta'ala memerintahkan kepada para rasul untuk mereka itu bertawakal kepada Allah. Kemudian diperintahkan kepada pengikut-pengikut para rasul untuk mereka juga bertawakal kepada Allah. Maka datanglah perintah itu 2 kali dalam ayat yang 11, ayat yang 12. Dan ini menunjukkan bahawasanya annal amira bil khairi la yu'thir qawlahu illa idza ata bidzalikal khair awalan. Orang yang menyuruh dengan kebaikan tidaklah berkesan kata-katanya kecuali apabila dia terlebih dahulu buat kebaikan itu. Satu kesimpulan yang boleh dibuat oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, kenapa dalam ayat 11-12 diulang 2 kali? Apabila orang yang berdakwah menyuruh orang lain buat baik, suruhan dia, ajakan dia, seruan dia tidak akan memberi apa-apa kesan kecuali dia dahulu kena buat. Kita baca dalam kisah ulama salaf seperti Al-Imam Malik bin Anas dan yang lain-lain, mereka tidak mengajar sesuatu tajuk kecuali dia buat dulu. Kalau tajuk yang hendak disampaikan itu berhubung dengan at-targhib fi sadaqah, anjuran galakan untuk bersedekah atau memerdekakan hamba, dia tidak akan mengajar tajuk itu kecuali dia buat dulu, sebagai suatu tindakan untuk mematuhi peraturan, iaitu orang yang mengajak kebaikan, ajakan dia tidak akan memberi pengaruh kesan kecuali dia buat dulu. Ini suatu tanggungjawab, suatu taklif yang berat dalam berdakwah, mana tidak hanya setakat beritahu atau cakap sahaja, tapi kena buat dahulu, barulah ada pengaruh dan ada kesan. Baik, kita sambung untuk ayat berikutnya. Itu yang kita berhenti melepas ayat 12, ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم
ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ وقال الذين كفروا لرسلهم dan telah berkata orang-orang kafir kepada rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka, lanukhrijannakum min ardina, kami benar-benar akan keluarkan kamu, akan usir halau kamu daripada bumi ini, aw la ta'udunna fi millatina, ataupun kamu kembali kepada agama kami. Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, yakni kepada para rasul, bahawa kami akan benar-benar membinasakan orang-orang yang zalim. Maka begitulah berlakunya dialog yang berterusan daripada ayat yang sebelumnya kepada ayat yang berikutnya. Orang-orang yang kafir, yang engkar, terus menentang Rasul, apabila sampai kepada peringkat mereka itu sudah ba'da'an aflasatil umam, setelah mereka itu muflis, bankrupt, yakni kehabisan hujah, tidak ada hujah, tidak ada cara untuk menentang Rasul. Akhirnya mereka mengambil pendekatan yang lebih ganas, yang lebih rasis. Kami akan usir keluar kamu daripada bumi ini, kamu tidak layak untuk tinggal di sini, untuk berada di sini. Ataupun pilihan yang kedua, kamu perlu kembali kepada agama asal yang telah kita sama-sama warisi daripada datuk nenek moyang. Ayat ini hampir sama dengan kisah yang berlaku kepada Nabi Syuaib dan kaumnya dalam surah Al-A'raf ayat 88. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syuaib walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Berkatalah orang-orang yang kafir dari kalangan kaumnya, kaum Nabi Syuaib, bahawa kami akan mengeluarkan kamu, akan mengusir keluar kamu daripada kampung halaman kami, ataupun kamu kembali kepada agama asal kami. Itu yang berlaku kepada Nabi Syuaib dan kaumnya. Hal yang sama juga dilalui oleh rasul-rasul dan nabi-nabi yang lain, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang-orang kafir Quraisy sudah kehabisan hujah bagaimana mahu menyekap perkembangan dakwah Islam di Mekah, akhirnya mereka membuat suatu kesepakatan, persetujuan untuk membunuh. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Dalam surah Al-Anfal ayat 30 pernah kita baca dulu tafsirannya. Dan ingatlah ketika mana orang-orang kafir membuat suatu makar, tipu daya, suatu perancangan
untuk mereka itu menangkap kamu, membunuh kamu ataupun mengeluar kamu ya Muhammad daripada Mekah ini. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka itu membuat perancangan yang sedemikian dan Allah Ta'ala juga mampu membalas perancangan mereka, kerana Allah Ta'ala itu sebaik-baik yang membalas tipu daya manusia. Apakah sebabnya orang-orang kafir memberikan tahdid dan wa'id, ancaman dan juga janji berupa suatu kita kata ugut, nak menggertak para rasul? Jika diteruskan dakwah ini, maka kami akan mengambil tindakan yang lebih keras dan tegas kepada kamu. Kerana jawabnya ightirar al-kuffar bi quwwatihim wa kathratihim, terpedayanya, tertipunya orang-orang kafir dengan kekuatan dan ramainya jumlah mereka. Disebabkan mereka rasa mereka ramai, mereka kuat, maka mereka rasa boleh melakukan apa sahaja yang mereka kehendaki kepada orang-orang yang beriman. Atau kerana waqillati adadil mu'minin wa dha'fi adadihim, kerana kurangnya bilangan orang beriman dan lemahnya bilangan mereka itu. Tetapi kalau orang beriman tu kuat, dia tidak akan berani buat ancaman sebegini. Jadi ancaman ini datang kerana mereka merasakan mereka itu kuat. Dan sebab itu Islam ni perlu kepada kekuatan, perlu kepada kuasa. Mungkin kita di Malaysia tak terasa sangat, tapi kalau umat Islam minoriti di negara-negara lain yang kebanyakannya adalah orang-orang kafir di kelilingnya, kemungkinan hidup dalam keadaan tertekan. Apabila ada tindakan yang tidak sepatutnya, ataupun tindakan yang mungkin kita kata mencetuskan provokasi, berlaku bila 2-3 minggu lepas di kota London, apabila seorang Muslim Nigeria bawa senjata berbentuk apa parai kau pisau, bunuh seorang anggota polis, menyebabkan masyarakat barat semakin menaruh rasa benci dan marah kepada Islam. Penyakit Islamfobia, takut kepada Islam itu semakin memuncak, menyebabkan ramai umat Islam di kota London tidak berani keluar rumah, disebabkan tindakan bodoh seorang manusia jahil. Dia ambil ayat Quran, dia kata ayat Quran sebut apa dia? Fa idzan salakhal ashhurul hurum. Dia berhujah dengan ayat kelima dalam surah At-Taubah. Apabila berakhirnya bulan-bulan yang diharamkan berperang, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum, bunuhlah orang-orang musyrikin di mana sahaja kamu menemuinya. Lalu seorang manusia yang bodoh ini baca ayat ini, dia berhujah sendiri, maka dia kata tindakan dia tidak sadar sebab ada dalam Quran. Jadi tindakan dia menjadi suatu fitnah pada orang lain, menyebabkan orang lain hidup dalam keadaan takut. Tapi di negara umat Islam yang majoritinya umat Islam, mungkin tindakan sebegini mungkin tidak berlaku. Tidak berlaku, tapi disebabkan tekanan mungkin berlaku perkara yang tidak sepatutnya. Atau mereka mengungguk bahawa kamu perlu kembali kepada agama kami. Dua pilihan, sama ada keluar daripada sini atau kembali kepada agama asal. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada para rasulnya bahawa dia akan membinasakan orang-orang yang zalim, yakni orang-orang musyrikin. Lanuhlikanna zalimin. Jika kita perhatikan ayat 13, semua fi'il mudhari' dia tu mari dalam bentuk takkid. Lanukhrijannakum, ada lam taukid, nun taukid. La ta'udunna, lam taukid depan dan nun taukid. Taukid dengan maksud untuk memperkuatkan lagi fi'il perbuatan yang disebut. Lanukhrijannakum, kami benar-benar sungguh-sungguh akan keluarkan kamu, halau kamu keluar daripada sini, ataupun kamu benar-benar mesti kembali semula kepada agama asal. Lanuhlikanna, ada lam taukid, nun taukid, kami benar-benar sungguh-sungguh akan binasakan orang yang zalim. Zalim ialah orang-orang musyrikin. Orang-orang kafir adalah orang yang zalim. Wal kafiruna humul zalimun. Orang kafir adalah orang yang zalim. Dan apabila Allah Ta'ala membinasakan orang yang zalim,
dalam ayat surah Hud, di akhir surah Hud, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah. Demikianlah tindakan Tuhan kamu apabila dia menjatuhkan hukuman kepada penduduk sesebuah negeri yang bertindak zalim. Inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya hukuman Allah Ta'ala itu sangat pedih lagi dahsyat. Ketika mentafsirkan ayat ni, Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi tangguh kepada orang zalim. Zalim ni mencakupi semua, orang kafir ataupun orang Islam yang bertindak zalim. Tetapi apabila dijatuhkan hukuman, maka pasti tidak akan terlepas, kena berlaku. Allah Ta'ala memberi tangguh. Kita akan jumpa di akhir surah Ibrahim, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Janganlah orang-orang yang zalim itu menyangka, mengira bahawa Allah Ta'ala lalai dan leka terhadap apa yang mereka buat. Allah Ta'ala tahu, dan dia memang tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar, bahawa sesungguhnya ditakhirkan, ditangguhkan balasan untuk mereka pada hari yang menjadikan segala pandangan manusia terbeliak, terbelalak. Maksudnya ditangguhkan hingga hari kiamat. Tetapi ada pun orang-orang zalim yang tersangat melampau kezalimannya, Allah Ta'ala akan segerakan, jika ia kehendaki, lanuhlikanna zalimin, kami akan binasakan orang-orang yang zalim. Walanuskinannakumul arda min ba'dihim, dan kami akan menempatkan kamu di atas muka bumi ini setelah mereka dibinasakan. Ini seperti berlaku kepada Bani Israel di Mesir apabila Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya mati tenggelam dalam laut. Maka berakhirlah kuasa Fir'aun yang memerintah Mesir untuk tempoh yang begitu lama, dan akhirnya kuasa pemerintahan di Mesir diserahkan kepada Bani Israel, dan yang memimpin mereka adalah para nabi dan rasul. Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya, adalah Bani Israel yang menjadi pemimpin mereka, yang menguruskan urusan hidup mereka, dunia dan agama, adalah para nabi. Itu disebut dalam hadis yang sahih, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Setiap kali matinya, binasanya seorang nabi, maka Allah Ta'ala akan ganti dengan nabi yang lain. Wa innahu la nabiyya ba'di, ketahuilah tidak ada lagi nabi selepas aku. Ayat ini sama dengan ayat di awal surah Al-Qasas, apabila Allah Ta'ala memberi janji kepada Bani Israel, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Kami mahu untuk memberi suatu kurniaan, suatu anugerah kepada orang-orang Bani Israel yang telah tertindas di atas muka bumi, dan kami akan jadikan mereka sebagai a'immah, imam-imam, pemimpin-pemimpin, menjadi ketua, menjadi imam, dan kami jadikan mereka sebagai warithin, pewaris-waris yang mewarisi kekuasaan di bumi Mesir. Wa numakkina lahum fil ard, dan kami akan teguhkan, kuatkan kedudukan mereka di atas muka bumi. Ini maksud walunuskinan, kami akan tepat, bukan tepat sekadar boleh duduk, tapi duduk dengan diberi kuasa. Diberi kuasa sehingga mereka tidak lagi dikuasai oleh orang lain. Allah Ta'ala memberi peluang kepada orang-orang beriman untuk tinggal di situ sebagai ganti orang-orang zalim yang telah dibinasakan sebelum itu. Dzalika liman khafa wa maqami wa khafa wa'id. Yang demikian itu adalah bagi sesiapa yang takut kepada maqami. Maqami merujuk kepada mauqifi lil hisabi au maqamahu baina yaday. Bagi sesiapa yang takut kepada
Maqam, tempat berdiri. Maqam ni asal daripada kalimah qama. Qama yakum, qiyaman, berdiri. Maqam tempat berdiri. Dalam bahasa Melayu bila sebut makam, makam kita biasanya memahami dengan maksud kubur. Makam pahlawan, makam diraja. Jauh pergi. Menyebabkan ramai yang keliru. Kenapa depan Kaabah ada makam Nabi Ibrahim? Makam bukan kubur Nabi Ibrahim. Makam tu tempat Nabi tempat Nabi Ibrahim berdiri untuk memulakan pembinaan Kaabah. Makam. Dzalika liman khafa maqami, yang takut kepada makam, yakni takut ketika mereka berdiri untuk dihisab di hari kiamat. Maqam merujuk kepada tempat berdiri. Seperti dalam ayat wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun sesiapa yang takut kepada maqam Tuhannya, maksud maqam di mana suatu hari nanti dia akan berdiri menghadap Allah Taala untuk dihisab. Berdiri itu disebut dalam ayat wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, sapalah kepada ayat yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ingatlah pada hari di mana yaqum, berdirinya semua manusia untuk menghadap Tuhan semesta alam bagi menghadapi saat-saat mereka akan dihisab. Jadi bagi sesiapa yang takut bahawa dia akan bertemu dengan Allah untuk dihisab dan mereka akan disoal, dan mereka takut kepada wa'id, janji burukku, ancamanku dengan azab dan siksa, fa khasyiya liqa'i, dan mereka takut bertemu denganku, dan mereka bertakwa kepadaku, wattaqani bi ta'ati, dengan taat kepadaku, menjauhi segala kemurkaan dan kemarahanku. Maka apabila mereka memenuhi sifat-sifat ini, ciri-ciri ini, maka itulah dia sebab kemenangan yang disebut dalam ayat itu. Zalika, yang demikian itu. Apa yang demikian? Janji Allah Ta'ala bahawa orang zalim akan binasa dan orang beriman akan tinggal di situ. Janji untuk dapat begitu, untuk binasanya orang zalim dan menangnya orang beriman, adalah bagi sesiapa di kalangan orang beriman yang ada sifat khafa. Khafa maknanya khasyah, ataupun sifat al-ittiqa, merujuk pada sifat takwa. Ijtinabu mimma yuaddi ila ghadabillah, menjauhi akan perkara yang membawa kepada kemurkaan Allah. Mana tak dapat tidak seseorang yang menagih kemenangan dalam perjuangan untuk menegakkan agama Allah perlu berbekalkan dengan sifat takwa Allah dan khasyatullah. Bertakwa kepada Allah dan takut kepada Allah, itu senjata yang sebenar. Senjata yang sebenar apabila kita berdepan dengan penentang-penentang agama Allah adalah kekuatan dalam diri kita. Bagi sesiapa yang takut kepada Allah dan takut hari di mana yaqumun nasu lirabbil alamin, maka orang yang ada sifat inilah yang lebih diharap akan dapat kemenangan. Allah Ta'ala akan memberi kemenangan kepada orang yang ada sifat khafa maqami, takut kepada maqamku, kata Allah. Maqam di saat dia akan bertemu dengan aku. Suatu saat di mana semua manusia sangat takut. Allahumma inna nas'aluka an apa dia? Taj'ala khaira ayyamina yawman nalqaka fihi. Ya Allah, kami meminta supaya Engkau jadikan sebaik-baik hari kami ialah hari di mana kami akan bertemu denganmu. Dan tidak ada seorang manusia pun kecuali semua manusia akan datang bertemu dengan Allah. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamah. Semua manusia akan datang di hari kiamat untuk bertemu dengan Allah Ta'ala dan akan dihisab dan akan disoal siasat banyak perkara. Kalau kita tidak terfikir soal itu, tidak terletah untuk fikir, maka rugilah. Orang yang takut untuk berdepan dengan suasana itu, dia akan bersedia daripada sekarang. Kalau tidak bersedia, dia akan menyesal. Lalu dia teringat kalaulah di dunia dahulu dia mengambil bekalan atau membuat persiapan untuk menghadapi hari ini, hari di mana ketika manusia melihat segala-galanya, balasan baik, balasan buruk,
yauma idzin yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra. Lalu dia berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ingatlah pada hari di mana manusia akan teringat balik. Yatadhakkarul insan, teringat balik semasa dia hidup di dunia dahulu. Lalu di manakah letaknya faedah segala peringatan yang diberikan? Tak ada faedah. Faedah tu kalau dia ambil pengajaran semasa di dunia. Tapi kalau menyesal dia di akhirat, nak undur balik tak boleh dah. Menyesal di akhirat, nak undur balik tak boleh dah. Sebagaimana orang yang mati menyesal kerana dia tidak betul-betul bersedia sebelum mati, menyesal pun tak ada faedah. Menyesal yang sia-sia, sebab nak undur kelip balik untuk hidup semula mustahil. Lalu dia berkata, ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah baiknya kalaulah aku di dunia dahulu telah membuat persiapan dengan iman dan amalan yang soleh. Wastaftahu, dan mereka itu meminta pertolongan. Mereka ini para rasul memohon pertolongan kepada Allah untuk berdepan dengan umat mereka yang ingkar dan kaum yang kafir. Wastaftahu wastansarat ar-rusulu billah ala aqwamihim. Kenapa disebut istaftahu? Asalnya perkataan fataha, buka. Istaftaha yastaftahu, buka, minta buka, merujuk kepada kemenangan, merujuk kepada kejayaan. Kenapa dinamakan surah Al-Fathu? Dalam ayat pertama surah Al-Fathu, inna fatahna laka fathan mubina, sesungguhnya kami telah membuka untuk kamu ya Muhammad pembukaan yang nyata. Maksud buka di sini, kami telah memberi kemenangan kepada kamu, bahawa suatu masa nanti kamu berjaya menguasai kota Mekah setelah termeterainya perjanjian di Hudaibiyah. Sebab ayat itu diturunkan sejurus Nabi balik daripada Hudaibiyah pada tahun 6 Hijrah, merujuk kepada kemenangan yang akan dicapai selepas itu. Maka Rasulullah wastaftahu, minta supaya diberi kemenangan. Dalam surah Al-Anfal, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Al-Fathu ni asalnya fatah ni buka, tapi buka ni merujuk kepada kemenangan. In tastaftihu, sekiranya mereka meminta kemenangan, maka sesungguhnya telah datang kemenangan itu. Ya, ini mereka meminta kepada Allah Ta'ala kemenangan untuk mengalahkan musuh mereka. Oleh kerana itu dalam surah surah Idza Jaa Nasrullah, Nasrullah, pertolongan daripada Allah itu dikaitkan dengan Al-Fathu sebab merujuk kepada kemenangan. Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, apabila datangnya pertolongan Allah dan juga berlakunya pembukaan Mekah. Pembukaan itu adalah simbolik kepada kemenangan. Sebab apabila Mekah berjaya dikuasai, bermakna suatu kemenangan yang besar telah dicapai. Walaupun Islam masa itu belum berkembang tempat lain lagi, tapi bila Nabi dapat menguasai Mekah yang merupakan tanah kelahiran dia, ada Madinah tu sebagai tempat untuk dia berhijrah. Walaupun dakwah di Madinah sudah berkembang, tapi tidak cukup dengan Madinah, dia mesti balik semula ke tempat asal dia, Mekah. Sebab di situlah letaknya Baitullahil Haram ataupun kiblat bagi umat Islam. Apabila jatuhnya Mekah ataupun berjayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasainya, maka penguasaan itu dinamakan suatu Al-Fathu, berjaya dan pertolongan dan kemenangan. Maka Rasul itu meminta pertolongan supaya mereka menang dalam perjuangan. Wa khaba kullu jabbarin anid, dan rugilah setiap orang yang jabbar mutakabbir, orang yang sombong, angkuh, dia lagi yang kuat menentang, anid yang sangat mu'anid, sangat keras kepala, degil, engkar. Khaba,
Khaba dengan maksud khasira, rugi. Khaba khasira, kalimah yang dari segi penggunaannya talazum. Kadang-kadang diguna khasira, wa khasira hunalikal mubtilun, rugilah di sana orang-orang yang sesat. Wa khasira hunalikal kafirun, rugilah di sana orang-orang yang kafir. Kadang-kadang mari dengan khaba, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di situ khaba, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya berjayalah sesiapa yang membersihkan jiwanya, wa qad khaba, dan sesungguhnya rugilah sesiapa yang mengotorkan jiwanya. Khaba merujuk kepada khaba yakhibu, suatu khibah, khusran, kerugian. Wa qad khaba, wa khaba, dan rugilah kullu jabbarin anid, setiap orang yang jabbar, yang bersifat jabbar lagi engkar. Al-Jabbar salah satu nama daripada nama-nama Allah. Al-Qahhar, Al-Mutakabbir, ia adalah nama sebahagian daripada nama-nama Allah, menggambarkan kehebatan, kekuasaan Allah, keagungannya, kebesarannya. Dalam satu hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Taala berfirman dalam hadis kursi, Al-kibriya'u izari wal 'azamatu ridai, faman naza'ani fi wahidin minhuma 'azzabtuhu. Sifat kibriya, sifat keagungan, kebesaran, sifat takabbur, Allah Ta'ala membandingkan ia seperti izar, kain. Bukan bermakna Allah Ta'ala berhadap kepada kain, sesuatu sifat yang lazim bagi Allah. Wal 'azamah, sifat keagungan itu adalah ridai, seperti selendangku. Bukan bermakna Allah Ta'ala berhadap kepada selendang. Kita kena faham dalam konteks bahasa Arab. Maka sesiapa yang bertarung untuk merebut kedua sifat itu, maka aku akan menyiksanya, aku akan pasti mengazabnya. Sifat kibriya, sifat azamah adalah sifat bagi Allah. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Segala kebesaran, keagungan itu adalah milik Allah. Adapun orang-orang kafir yang bersifat jabbar adalah orang yang merasakan bahawa kebesaran itu milik dia, bukan milik Allah. Dia tidak akan bersifat jabbar kalaulah dia tidak ada sifat takabbur. Sebab itu perkataan al-jabbar apabila hendak digunakan kepada manusia, biasanya dia mari dengan Abdul Jabbar, Abdul Qahhar, kerana ia merujuk kepada suatu isim, nama daripada nama-nama Allah. Tapi di sini dia mari dalam bentuk isim nakirah, suatu kata sifat yang bersifat umum. Jabbar, kalau kita tengok dari segi bahasa, Jabbar, Jabar, yang menguasai, yang boleh menguasai dengan memaksa. Ijbar, ijbar, ikrah. Allah Ta'ala boleh paksa kita untuk buat sesuatu, sama ada kita suka tidak suka, kita kena buat. Sebab kita ni dikuasai oleh ni. Allah Ta'ala tidak dikuasai oleh sesiapa, tetapi dia menguasai sekalian yang lain, iaitu Jabbar. Kerana dialah wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah Ta'ala itu maha mengatasi, menguasai atas segala urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Min waraihi jahannam, dan di hadapan mereka ada balasan neraka Jahannam. Wara', asalnya wara' ni merujuk kepada perkataan, merujuk kepada makna belakang. Tetapi di sini lebih tepat diterjemah dengan makna amama, di hadapan. Dalam kisah Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Khidir dalam surah Al-Kahfi, di mana satu ketika Nabi Musa bertemu dengan, ketika berjalan dengan Khidir, Nabi Musa bertemu dengan kapal, beberapa buah kapal milik nelayan. Lalu kapal itu dirosakkan oleh Khidir alaihissalam. Lalu dia bertanya, kenapa kamu buat begitu? Qala akhraqtaha litughriqa ahlaha, adakah kamu sengaja menebuk kapal itu untuk menenggelamkan orang naik kapal nanti?
Tapi apa jawapan Khidir? Dia jawab, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Dan ada di hadapan sana, kalimah wara' tapi mari dengan maksud amama, hadapan. Di hadapan sana ada seorang raja yang akan mengambil merampas setiap kapal-kapal milik orang lain. Jadi supaya kapal ini tidak dirapah oleh raja yang zalim itu, lebih baik aku musnahkan. Itu jawab Khidir. Tapi dalam jawapan itu Allah Ta'ala mendatangkan ayat itu dengan wa kana wara'ahum. Bukan di belakang, di hadapan. Biasanya belakang dalam Quran digunakan kalimah khalfa. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Dalam surah Al-A'raf, Iblis berjanji, katanya, aku benar-benar akan mendatangi manusia, aku akan merosakkan manusia di hadapan mereka dan juga wa min khalfihim, di belakang mereka. Tidak digunakan wara'. Wara' biasa dengan maksud hadapan, walaupun asalnya wara' dengan maksud belakang. Min wara'ihi, dan di hadapan mereka. Sebab tu kalau kita melihat kalimah tu tapi tidak melihat siakul ayat, tidak melihat keseluruhan ayat, mungkin berlaku kesilapan dalam penterjemahan. Kita terjemah silap. Kalimah wara' betul lah belakang, tapi dalam konteks ayat, siakul ayat, ia dengan maksud di hadapan. Sama juga dalam surah Al-Mu'minun, min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Min waraihim, dan di hadapan mereka ada alam barzakh. Alam barzakh sehinggalah hari mereka dibangkitkan, hari kiamat. Kenapa di situ tidak disebut min amamihim, di hadapan mereka, tapi min waraihim? Mungkin ada sebab lain dari sudut bahasa. Dan daripada hadapan mereka itu ada Jahannam berserta dengan mirsad, malaikat yang mengawasinya. Wa yusqa min ma'in sadid. Mereka, yakni orang-orang kafir yang menentang Rasul itu, akan diberi minum dengan air sadid, air yang kotor, air nanuh. Sadid ini merujuk kepada minuman yang diminum oleh ahli neraka. Asalnya ialah ma yasilu min juludi ahli nar wa luhumihim mimma'in mukhtalitun bil qih wad dam, iaitu apa yang mengalir daripada kulit ahli neraka dan daging mereka, dengan sebab dibakar dalam neraka yang panas. Ialah macam kita, kalau kita panas biasa kita peluh, keluar peluh air yang keluar pada badan kita, peluh tu biasanya berbau. Peluh tu akan bau. Bayangkan daripada tubuh ahli neraka akan keluar daripada daging tubuh mereka air yang semestinya berbau busuk bercampur dengan bilqih, benda yang kotor seumpama macam muntah, wadam dan darah. Inilah minuman ahli neraka, di samping air yang sangat panas. Ianya sebahagian daripada bentuk minuman ahli neraka sebagai suatu azab untuk mereka. Dalam surah Sad ayat 57-58, hadza falyadhuquhu hamimu wa ghassaq. Inilah dia balasan neraka Jahannam, maka rasailah dia sebagai suatu azab yang berupa hamim. Hamim air yang sangat panas, ghassaq air yang terlalu sejuk. Rupanya dari neraka, selain daripada air yang syadidul hararah yang bersangat panas, ada juga air yang ghassaq yang terlalu sejuk. Kalau kita minum air panas, kita kata tersentuh sikit pada lidah, sakit dah. Kita kata netuk lidah, hilang deria rasa sebentar. Macam mana dengan air sejuk? Air sejuk pun sakit juga, kita minum sakit dalam ni, kita akan rasa menyocok dada sebab terlalu sejuk. Jadi rupa-rupanya minuman ahli neraka ni pelbagai. Air yang panas pun ada, ghassaq air yang terlalu sejuk juga ada. Dalam surah Ibrahim, mereka diberi ancaman bahawa mereka akan diberi minum dengan air nanah yang mengalir daripada badan ahli neraka sendiri. Yatajarra'uhu, mereka akan meminumnya sungguh-sungguh, menelannya.
Boleh lihat dalam surah Al-Waqi'ah, Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana ahli neraka minum air yang sangat panas seperti fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him. Mereka akan minum air yang sangat panas dan mereka minum seperti minumnya unta yang sangat dahaga. Al-him maknanya al-ibilil atash. Ibil, unta yang sangat dahaga. Minum bersungguh-sungguh walaupun air itu sangat panas. Mereka terpaksa yatajarra'uhu, menelannya, meminumnya jur'atan ba'da jur'ah, seteguk demi seteguk. Padahal air itu terlalu busuk dan kita kata jijik, dan hampir-hampirlah wala yakad yusiuhu, mereka tidak dapat menelannya. Wa ya'tihil mautu min kulli makan, dan datangnya ancaman bahaya, ancaman maut daripada setiap tempat. Berada dalam suasana yang sangat berbahaya. Kalau nak ukur dengan dunia, kata mati lah. Tapi oleh kerana dalam neraka ni tak ada mati dah. Bahaya yang datang tu seumpama boleh menyebabkan mereka dimati, tapi sebenarnya tak mati. Wa ya'tihil mautu min kulli makan, datangnya kematian, yakni bahaya daripada setiap tempat, kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Wa ma huwa bimayyit, dan mereka tu tidak mati. Kerana kematian sudah tidak wujud pada masa itu. Dalam hadis yang sahih disebut bahawasanya Nabi SAW menyatakan Allah Ta'ala akan bawa al-maut, kematian, dalam bentuk kibash. Seperti apa dia? Kambing kibash yang sangat sempurna. Itu sebenarnya maut, mati. Mati itu didatangkan dalam bentuk kambing, kemudian disembelih. Bila disembelih dan diberitahu kepada ahli neraka, la maut, tak ada mati dah. Wahai ahli syurga, tidak ada mati. Jadi bila ahli neraka dapat tahu, seksanya mereka tu pertama seksa lagi, sakitnya pertama sakit lagi. Manakala ahli syurga pula, gembiranya mereka bertambah lagi kegembiraan, kerana mereka akan mendapat nikmat terus menerus. Allahu Akbar. Sesuatu yang kalau kita fikir, kita akan timbul rasa takut yang amat sangat. Kita kalau sakit sebentar, kita minta cepat-cepat supaya hilang kesakitan. Ni sakit ni diberi jaminan, tak ada had, tak ada limit. Tak usah kata tunggu minggu depan, bulan depan, bila-bila, sampai bila-bila. Ni sesuatu yang sangat berat. Tapi sesiapa yang engkar, yang tidak sampai peringatan ini, rugi amat sangat. Wa min waraihi azabun ghalidh, dan di hadapan mereka itu ada azab yang sangat pedih, ada arak yang sangat berat, azab yang sangat berat. Mereka dihukum dengan berat tetapi mereka tidak mati. La yuqda alaihim fayamutu, tidaklah mereka dihukum sehingga mereka mati. Maknanya hukum yang berat secara mana pun tidak mati. Wala yukhaffafu anhum min azabiha, dan tidak diringankan azab itu sedikit pun. Ayat 25, ayat 35-36 dari surah Fatir, atau boleh rujuk dalam surah Ghafir. Apabila ahli neraka meminta kepada malaikat yang menjaga neraka, kata mereka, mintalah kepada Tuhan supaya yakhaffif 'anna yawman minal azab, supaya dia meringankan, tolong peringan sikit, sehari tak apa dah, beri kerehatan kepada kami sehari-sehari daripada azab ini. Tapi jawapan para malaikat itu, alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat, tidakkah telah datang rasul-rasul yang diutuskan kepada kamu? Sebab ayat kita baca dalam surah Ibrahim, bermula daripada awal surah Ibrahim, kisah Nabi Musa selamat daripada dibunuh, dikejar oleh Firaun. Sampailah ayat ni. Semua ayat ni adalah menggambarkan cabaran yang terpaksa dilalui oleh para rasul berdepan dengan umat mereka. Dan kisah ni bukan sekali dua, disebut berulang-ulang. Lalu mereka bertanya, tidakkah datang kepada kamu rasul dengan membawa keterangan? Lalu mereka menjawab, qalu bala, bahkan rasul mari dah.
Lalu malaikat pun buat nganyi, dia kata qalu fad'u, berdoa sendirilah. Kalau mu nak minta supaya diringankan azab untuk kamu, kamu sendiri minta kepada Allah. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan tidaklah doa yang diminta oleh orang-orang kafir itu doa yang mereka doakan itu kecuali dhalal, sia-sia. Kecuali doa itu adalah doa yang sia-sia. Kerana yang menanti di sana azabun ghalid, azab yang sangat ghalid, mana sangat berat. Bacalah dalam beberapa surah yang tertentu, ayat tertentu kita akan jumpa banyak ayat-ayat yang berupa tahdid ataupun tarhib, ancaman, peringatan kepada manusia yang ingkar dengan balasan yang sangat berat. Sangat berat. Sehingga kan Nabi menggambarkan, kalaulah orang di dunia yang paling nikmat, yang paling senang, dicelup sementara ada neraka, yu'ta bi an'ami ahli dunia min ahli nar. Apabila dibawa ahli penduduk dunia yang paling mewah, yang paling senang, tetapi dia dimasuk neraka, fayus bau, dicelup, dia letak sebentar. Apabila dikeluarkan ditanya, hal marra bika min na'im, hal ra'aita min khairin, adakah kamu pernah merasai nikmat di dunia? Adakah kamu pernah merasai apa-apa kebaikan? Dia kata tidak. Walaupun hidup berpuluh tahun, boleh jadi beratus tahun atas dunia dengan senang lenang, mewah, harta banyak, tetapi oleh kerana engkar kepada Allah, masuk neraka. Masuk sebentar, tak usah kata saya, celup sebentar, hilang habis. Suatu gambar untuk menyatakan dahsyatnya azab neraka. Bila datangnya kedahsyatan, seolah-olah kita kata kalau kita hidup senang, sepanjang tahun kita hidup senang, tiba-tiba mari satu ketika berlaku musibah, na'udzubillah, contoh berlaku musibah, kita merasakan kita tidak pernah senang. Cuma tanyalah negara-negara di mana umat Islam pernah diuji, apa manusia di situ pernah diuji dengan musibah yang berat, seperti bencana tsunami yang berlaku 2004 di Aceh. Mungkin hidup senang dan lepas tu bila mari sekali tu dia rasa seolah-olah dia tidak pernah merasa senang sebelum ni. 2 tahun lepas berlaku tsunami di Jepun. Berlaku di Jepun. Kalau tanya rakyat Jepun, dia akan merasakan hak dia senang sebelum ni tak pernah rasa senang. Kesusahan hidup yang dilalui selepas tsunami itu menyebabkan mereka rasa kesenangan yang pernah dilalui itu hanyalah sebagai, orang kata, bagai dalam mimpi. Dahsyatnya azab neraka sehingga orang yang paling senang di dunia tidak lagi merasai apa-apa kesenangan. Hilang terus nikmat kesenangan yang pernah dirasai. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua daripada kemurkaan dan azabnya. Sebab tu doa Nabi kalau baca tengah malam dalam solat tahajud, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sujud lama dia baca, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung denganmu, dengan keredaanmu daripada kemurkaanmu. A'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik, dengan sifat pemaafmu, dengan sifat pemaafmu, maka peliharalah aku daripada hukumanmu, kerana aku tidak mampu untuk menghitung pujian kepadamu sebagaimana kamu yang mengira pujian itu untukmu. Maka dibaca doa ini berulang kali. Maka lamalah Nabi sujud. Suatu malam Aisyah tercari di manakah Nabi SAW dalam keadaan gelap, dia meraba-raba, rupanya Nabi sedang sujud di masjid dan dia membaca doa ini. Doa minta berlindung daripada azab siksaan Allah dunia dan juga akhirat. A'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.